Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan agar kamu semua dalam keadaan yang sihat. Baik, pada kelas yang lepas, cikgu telah pun huraikan untuk bab 2, 2.2 untuk bahagian pertanian. Baik, bagi pelajar yang dah dapat buku teks, patutnya kamu semua dah dapat buku teks ya. Kata 2, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 28 sehingga 29. Ya, kemudian selepas cikgu terangkan mengenai tajuk pertanian, cikgu telah pun hantar satu link latihan yang berbentuk kuis kepada kamu. Jadi sesiapa yang tak buat, maksudnya kamu tak attend lah ya. Kamu tak hadir kelas online pada minggu lepas. Jadi untuk minggu ni cikgu akan teruskan dengan muka surat 30 sehingga muka surat 33, iaitu cikgu akan terangkan untuk tajuk perdagangan, pedagang luar, hasil hutan dan laut, perlombongan dan pembuatan. Cikgu akan cuba habiskan 3 tajuk ni untuk kelas kali ini. Baik, kamu boleh rujuk muka surat 30 dahulu. Cikgu akan terangkan supaya kamu tak nak lah, walaupun kamu belum mula membuat nota lagi, cikgu harap kamu faham ya. Kalau kamu ada buku dah di rumah, kamu nak buat nota sendiri, cikgu galakkan lagi bagus supaya kamu ingat apa yang kamu belajar. Baik, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi kerajaan alam Melayu ya. Cikgu boleh katakan hampir semua kerajaan di alam Melayu menjalankan kegiatan perdagangan. Ya, kerana apa cikgu kata macam tu? Kerana setiap kerajaan yang muncul di alam Melayu mempunyai pelabuhan masing-masing. Ya. Kedudukan alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat dan adanya kemudahan pelabuhan telah membolehkan kerajaan alam Melayu berkembang maju hasil kegiatan perdagangan dengan pedagang luar. Pelabuhan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dan kawasan berjual beli. Baik, kerajaan alam Melayu berjaya menjalankan kegiatan perdagangan kerana lokasi yang strategik. Ya, kalau kamu lihat lokasi kerajaan alam Melayu ini berada di sempadan perairan di kawasan laut, di kawasan tepi laut yang merupakan laluan perdagangan. Pedagang-pedagang dari benua asing, dari Eropah, dari negara Arab datang berdagang di kawasan tanah Asia, di kawasan alam Melayu inilah, kawasan Asia Tenggara. Baik, disebabkan lokasi yang strategik itulah menyebabkan pedagang dari luar datang berdagang di kawasan kerajaan alam Melayu kerana wujudnya pelabuhan ya. Dan pelabuhan ini mempunyai kemudahan bekalan air, kawasan tempat tinggal, stor penyimpanan barang dan kawasan tapak jual beli, kawasan berniaga. Jadi kita akan tengok satu persatu. Baik, dalam kerajaan Funan, pelabuhannya adalah diberi nama Okyo dan barang yang didagangkan di situ adalah, yang ini cikgu sebut ni adalah spesifik mengikut kerajaan itu sendiri. Dia tak sama setiap kerajaan Dan di tempat kerajaan Funan ni, di pelabuhan kerajaan Funan ni, antara barang yang didagangkan adalah damar, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Kita tengok pula kerajaan Champa, pelabuhannya bernama Turan, Kamran, Sri Banoi dan Maliti. Maksudnya ada 4 pelabuhan. Ya, kerajaan Champa ada 4 pelabuhan dan barang yang didagangkan beras, emas, perak, gading, gajah dan gaharu. Gading gajah lah, bukan gajah seekor, gading sahaja. Kemudian kerajaan Sriwijaya, pelabuhannya di Palembang. Barang yang didagangkan daman, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading, gajah dan sumbu badak. Badak sumbu tu ya, gadingnya tu ataupun sumbunya tu diambil untuk dijual.
Kerajaan Angkor, pelabuhan di Yasodarapura. Barang didagangkan gaharu, buah pegaga, lilin, lebah, minyak sayuran, dama dan gading gajah. Kerajaan Majapahit, pelabuhan Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Ada 4 juga, seperti kerajaan Campur. Barang yang didagangkan rempah ratus, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Kerajaan Kedah Tua pula ada 2, Sungai Emas dan Pekalang Bujang. Barang yang didagangkan rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Kerajaan Gangga Negara, yang ni ada banyak. Pekalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bido dan Sungai Siput. Baik, kerajaan Gangga Negara ni, kalau sekarang, ikutkan waktu sekarang ni adalah di negeri Perak. Kalau kamu tengok nama tempatnya, Pekalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bido, Sungai Siput ni di negeri Perak. Jadi kerajaan Gangga Negara ni dulunya wujud di negeri Perak. Cuma diberi nama pada waktu itu kerajaan Gangga Negara. Baik, kita tengok barang yang didagangkan emas, biji timah, rempah ratus, kapur baru dan damar. Jadi tak heranlah. Di negeri Perak ni memang kaya dengan biji timah. Emas pun ada. Baik, kalau kamu tengok rata-ratanya hampir sama. Ada yang sama, ada juga yang berbeza. Antara yang sama, gading gajah, kayu cendana dan gaharu. Yang tu lebih kurang sama lah. Cumanya di kerajaan Majapahit ada ya hidupan laut. Maksudnya dah ada hidup untuk makanan, hidupan laut, ikan, niaga ikan. Kita tengok pula pedagang luar. Yang ni juga cakap tadi dah, pedagang luar datang ke kawasan Alam Melayu ni, dia pun bawa barang lah. Dia nak jual barang dia di kawasan kerajaan Alam Melayu, dan dia nak bawa balik hasil dia, ya, barang-barang yang ada di Asia Tenggara ni, di Alam Melayu ni, nak bawa balik ke tempat dia nak niaga di sana. Maksudnya ada proses tukaran barang macam tu lah. Jadi pedagang luar sering berdagang dengan Alam Melayu, antaranya adalah dari China, India, Arab dan Parsi. Mereka membawa barang dagangan untuk dijual dan ditukar dengan barangan daripada kerajaan Alam Melayu. Macam tu sebut tadi lah. Baik, kita tengok pula kerajaan pedagang Cina ni bawa masuk apa? Kerajaan Cina membawa pelbagai barangan dari China seperti sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan gendang. Di tanah Melayu tak ada gula, tak ada pinggan, mangkuk. So pedagang dari Cina yang bawa masuk. Tidak, kita tak makan dalam pinggan, kita makan dalam mangkuk. Kemudian pedagang India pula membawa masuk kain kapas, tembikar, berbagai jenis batu berharga untuk dijual kepada penduduk tempatan. Dan mereka pun mendapatkan barang daripada China yang disebut tadi lah, yang berharga tadi tu, dan dari Alam Melayu, rempah, gaharu dan kapur baru. Baik, kalau kamu nak tahu, kawasan di Alam Melayu ni terkenal dengan barang dagangan rempah ratus. Pedagang daripada China, India datang, dari Arab datang nakkan rempah ratus daripada kawasan Tanah Melayu. Sebab tu makanan daripada Alam Melayu ni, kawasan Asia ni, Asia Tenggara ni, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Filipina, makanan kita makanan yang ada rempah, berrempah, berherba. Itu yang membuatkan pedagang-pedagang luar ni nak bawa masuk, nak ambil, nak beli, kemudian nak bawa balik, nak jual dekat negara asal. Baik, kita tengok pedagang Arab pula dan Parsi membawa masuk tembikan, minyak wangi, barangan kaca dan magnet untuk didagangkan di Alam Melayu. Kemudian mereka pun beli rempah dan juga kayu wangi. Kayu wangi ni kita sebut tadi, kayu cendana tu lah. Kayu tu kalau kamu bakar, dia akan hasilkan bau wangi. Asap dia tu bau wangi. Baik, seterusnya kita lihat muka surat seterusnya 32, hasil hutan dan laut. Baik, di kawasan Alam Melayu pun kaya dengan hasil hutan dan laut. Baik, hasil hutan yang kita dah sebut tadi, kayu gaharu, cendana tu, kapur barus. Kemudian sarang burung, rotan,
Kemudian kalau hasil laut, gamat, mutiara dan rumpah laut. Gambar-gambar kalau tengok dalam buku teks ni ada tulis hasil hutan apa dia, kayu gaharu sebagai pewangi dan peubatan. Yang didapati di Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Sungai Mekong ni kerajaan apa? Sungai Mekong ni tak silap, Sungai Mekong, Sungai Mekong, Sungai Mas adalah kerajaan Kerajaan. Sungai Mekong tak ada pernah disebut ke sini dekat mana. Sungai Mekong ni kalau sekarang dia ada di belah-belah negara Siam, kalau silap itu, Sungai Mekong. Dan sebelah atas Vietnam, antara Thailand, Vietnam, Myanmar, sungai tu. Hasil gamat, kalau kat Malaysia ni hasil gamat dekat Kedah, dekat Langkawi lah yang famous kan. Kemudian rumpah laut dijadikan makanan, mutiara dijadikan perhiasan. Dekat Tanah Melayu ni kita kaya dengan sarang burung yang boleh ada di utara Pulau Borneo dan juga rotan. Rotan ni dalam Semenanjung Sabah Sarawak cukup banyak. Kampung Barus di Sumatera dan Borneo. Antara hasil hutan dan hasil laut lah. Kemudian kita tengok kepada perlombongan dan perbuatan. Baik, kita cakap tadi gangguan negara dia kaya dengan biji timah. Dan sebab itulah bila munculnya negeri Perak pun kaya dengan hasil bumi biji timah. Kita baca sikit. Kerajaan Alam Melayu turut menjalankan kegiatan perlombongan dan perbuatan. Perlombongan ialah kegiatan melombong emas, perak dan biji timah. Baik, pada peringkat awal, masyarakat kerajaan Alam Melayu menjalankan melombong secara mendulang, secara kecil-kecilan. Dia mendulang lah. Dia pakai dulang, masuk dalam sungai, ambil pasir, kemudian dulang, buang sikit-sikit pasir yang ada. Kalau ada emas, dapat emas. Kemudian perbuatan pula ialah kegiatan membuat barang harian mewah seperti perhiasan emas, cukur kelapa, pembuatan garam dan juga. Secara kecil-kecilan pada waktu ni, kerana waktu ni tak berlaku lagi revolusi perindustrian di Eropah. Jadi kuasa barat pada waktu tu, British terutamanya, tak datang lagi ke Tanah Melayu. Tapi waktu ni dah di seluruh dunia dah tahu dah kawasan Tanah Melayu ni, Alam Melayu ni memang kaya dengan hasil bumi, emas, perak, biji timah. Sebab itulah kenapa penjajah barat tu tak pergi dekat negara lain, tak pergi dekat benua lain, dia main ke benua Asia. Sebab kita memang kaya dengan hasil bumi ni. Perlombongan dicampur emas di Lombok di kawasan pegunungan, dicampur perak di Lombok. Perak ni bukan negeri Perak, Perak tu dia macam yang tadi emas, yang ni perak. Perak di Lombok, di Indrapura dan kawasan Amaravati dan Vijaya. Kemudian biji besi bernada di Angkor di perlombongan pegunungan Nomdek. Bagi sektor pembuatan pula, masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi. Dia dah hasilkan barang kemas lah, terutamanya barang perhiasan, emas, cincin, batu permata. Dia dah hasilkan barang perhiasan. Kemudian masyarakat kerajaan campur mahir dalam pembuatan barangan tembikar. Campur mahir dalam bidang pembuatan tembikar. Funan dan Angkor dalam perhiasan emas, perak tu lah. Ada perbezaan. Campur mengusahakan pembuatan cuka dan kelapa. Cuka pun dibuat lah. Cuka kita makan, cuka masak, campur dalam masakan. Cuka bukan cuka getah lain, cuka makan lain. Cuka makan tu kita campur dalam masakan untuk tambah rasa. Kemudian masyarakat kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak. Di samping mereka mengusahakan pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Majapahit dia buat garam, gula, minyak, kemudian dia bungkus daging kerbau dan dia buat mi daripada beras.
Nah, disebabkan kekayaan sumber alam di alam Melayu ni lah, negara-negara luar cuba meneroka di kawasan benua Asia. Disebabkan inilah kita kaya dengan hasil bumi, penjajah luar mula tertarik. Di negara dia dah berlaku revolusi industrial, so dia perlukan bahan mentah yang banyak, dia perlukan biji timah yang banyak. Kat sana dah wujud dah kilang-kilang, so dia nak bahan banyak. Negara dia tak ada bahan, negara dia tak ada hasil bumi macam negara kita, so dia main kat negara kita, benua kita, dia ambil, dia bawa balik di sana. Macam mana cara dia nak ambil tu, macam-macam lah, macam-macam cara lah. Baik, jadi sampai setakat tu saja pelombongan dan pembuatan. Kamu tengok dekat muka surat 34, yang ni ada macam Pertamina sikit. Yang pertama dulu cikgu dah cover mengenai sistem pemerintahan terbahagi pada dua, sistem beraja dan sistem pemerintahan pusat dan wilayah. Sistem pemerintahan di alam Melayu ni ada dua, terbahagi pada dua. Kita tengok kegiatan ekonomi ada 4. Ekonomi cikgu dah cover satu dulu, pertanian. Kemudian untuk kelas kali ini cikgu dah highlight tadi, cikgu dah terangkan tentang perdagangan, hasil hutan, hasil laut, pelombongan dan pembuatan. Jadi itu sajalah tajuk yang ada dalam bab 2, kegiatan sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi kerajaan alam Melayu. Jadi untuk kelas kali ini kita habiskan untuk subtopik bagi bab 2. Dan untuk next class kita akan masuk ke bab 3 lah. Kita akan masuk bab 3, iaitu sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita perhalusi bagaimana pula sistem ataupun sosio budaya. Jadi setakat tu dulu kelas. Kalau kamu ada apa-apa soalan, ada istilah-istilah yang kamu tak faham, kamu boleh rujuk buku teks balik, kamu baca sekali lagi. Mungkin cikgu terang terlalu laju, kamu tak dapat catch up. So kamu tengok balik muka surat 30 hingga muka surat 33. Dalam muka surat ni pun sebenarnya lebih banyak gambar daripada artikel. So kamu baca pun kamu tak cepat boring lah, banyak gambar. Gambar hasil laut, hasil hutan, biji timah, barang perhiasan, dia banyak gambar je. Jadi dia punya buku teks ni tak cepat bosan sangat lah kalau kamu baca. Cikgu rasa kalau kamu baca pun sikit-sikit kamu faham lah. Cumanya dia lebih kepada nak membezakan dalam kerajaan Funan ada apa, kerajaan Campa ada apa, kerajaan Sriwijaya lebih dia apa, Sriwijaya, Majapahit, lebih kurang kita dah ada 7 kerajaan. Kamu nak kena tahulah dalam 7 kerajaan ni, 7 ni ada pelabuhan. Kamu kena tahu lah untuk kegiatan ekonomi, perdagangan, ianya melibatkan pelabuhan. Jadi kamu kena tahu lah, kamu kena hafal nama-nama pelabuhan yang ada. Tak boleh hafal semua pun, setiap kerajaan kamu hafal satu pun dah cukup. Nanti kalau naik dalam soalan tanya pasal ekonomi yang dijalankan di kawasan ataupun yang dijalankan oleh kerajaan alam Melayu, kamu boleh beritahu lah satu persatu kerajaan ni ada pelabuhan nama apa, barang apa yang dia ada. Macam tu lah, kerajaan ni ada apa, pelabuhan ada nama apa, apa barang yang ada, apa barang yang tak ada, yang membezakan setiap kerajaan-kerajaan ni. Sebenarnya barang-barang tu hampir sama je sebenarnya. Dan kalau kamu baca balik, sebenarnya hampir sama. Barangan hasil hutan, rautan, gaharu, gading gajah tu sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma adalah sikit-sikit perbezaan. Contohnya Majapahit yang ada, dia jual ikan, dia jual kulit penyu. Maksudnya hasil laut dia lebih lah. Jadi untuk kerajaan Funan, Campa, Angku, dia ada pelombongan, pembinaan. Dia melombong, dicari emas, perak, biji timah, biji besi. Yang lain tak ada. 3 kerajaan ni ada. Jadi ibu harap kamu faham lah dengan huraian dan penerangan daripada cikgu. Kalau ada apa-apa masalah, istilah, definisi yang kamu tak faham, yang pelik-pelik kamu tak pernah jumpa sebelum ni, kamu boleh tanya kawan-kawan kamu. Kalau kawan kamu tak dapat tolong, kamu boleh PM cikgu lah. Boleh tanya cikgu. Jangan malu. Sebab nanti kalau kelas secara bersemuka dah bermula, cikgu takkan patah balik lah untuk terangkan ni. Kalau cikgu patah balik pun mungkin sekali lalu je.
So jangan malu. Anggap yang kamu belajar ni, kamu belajar betul, kamu tak faham terus tanya cikgu. Boleh. Cuma kamu jangan expect cikgu akan balas on the spot lah. Mungkin cikgu pun ada kelas dengan kelas lain, sebab tu cikgu sediakan video lebih awal. Sebab cikgu pada waktu yang sama mungkin kelas kamu bermula pukul 10. Cikgu pada pukul 10 tu cikgu mungkin ada 3 kelas, cikgu mungkin ada 2 kelas serentak. Jadi untuk kelas-kelas yang sama waktu ni, cikgu sediakan bahan lebih awal lah, supaya pada waktu kelas tu tak mengganggu. Cikgu cuma post video yang kamu boleh lihat. Kalau cikgu nak buat Google Meet, buat Zoom, jadi takkanlah cikgu nak buat 3 kelas. Kalau 3 kelas tu tingkatan yang sama senang, cikgu boleh ajar satu tajuk je, 3 semua dah. Tapi kalau dah tingkatan 3 ada, tingkatan 4 ada yang PJ, ada yang sejarah, jadi susah lah, dia tak sama. Sebab tu cikgu sediakan bahan lebih awal supaya kamu dapat tengok. Waktu kelas kamu cuma masuk kelas, tengok video yang cikgu ajar, kemudian baca sekitar selalu dalam buku teks, dan kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Untuk nota mungkin kita tunggu buka sekolah nanti lah. Cikgu tak mahu susahkan kamu lagi, sebab kamu pun mungkin nak masuk kelas online pun dah susah, nak beli data lagi cikgu faham tu semua. Jadi untuk buku teks, dapatkan buku teks je dulu untuk sesi pelajaran. Cikgu dah tak sempat untuk buat slide. Cikgu mungkin buat slide untuk kelas lain, kelas kamu mungkin akan kemudian lah. Cikgu tukar-tukar lah, kelas kamu ada slide, kelas lain cikgu bagi video, kelas lain cikgu bagi video, kelas kamu cikgu bagi slide, kelas lain cikgu bagi latihan. Macam tu lah. Latihan pun dalam bentuk kuis saja, tak susah. Cikgu bagi soalan pun dalam 10 ke 15 soalan je. Kamu cuma perlu rujuk buku teks dan jawab. Tu kan cikgu bagi masa lebih lah. Kelas mungkin pukul 10 sampai pukul 11, tapi cikgu bagi masa dekat kamu. Kamu boleh hantar pukul, cikgu kata tamat pukul 6, sempatlah kamu buat. Sebelah petang, kalau pagi kamu tak sempat, mungkin phone kamu, abang kamu guna untuk kelas, kamu guna sebelah petang lah. Jadi itu saja. Cikgu harap video yang cikgu sediakan ini bermanfaat untuk kamu. Kamu baca, kamu tengok video yang cikgu bagi ni, kemudian kamu baca buku teks dah lalu. Ada apa-apa soalan boleh rujuk dengan cikgu lah. Jangan malu pula. Baik, setakat itu dulu kelas untuk kali ini. Jumpa lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.